Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi pada hari ini untuk sesi-sesi saya sembang santai berkenaan dengan pengurusan kewangan dan juga ilmu emas. Okey. So, kepada yang belum mengenali saya, Nur Asyah binti Ismail, merupakan priority dealer public gold. So, saya aktif berkongsi berkenaan dengan ilmu emas dan juga pengurusan kewangan di FB. Okay. So, pagi ni kita nak sekejap ya. Berkenaan dengan emas sebagai forgotten saving. Emas sebagai forgotten saving. Okay. So, emas sebagai forgotten saving ya. Apa itu forgotten saving? Okay. Apa itu forgotten saving? Forgotten saving ni dalam pengurusan kewangan memang ada disebutkan lah. So memang satu keperluan lah sebenarnya untuk kita nak uruskan kewangan kita. Okay. Adalah kita ada tabungan yang kita lupakan. Maknanya kita ada matlamat, contoh kita ada matlamat dalam kita punya pengurusan kewangan, kita ada matlamat. Ini contohlah antara contoh-contoh matlamat yang kita ada yang masa kita nak uruskan kewangan kan. So kita ada matlamat dia. Kenapa kita nak uruskan kewangan kita ni? Kalau tak, pakai je duit mana yang ada, habiskan. So itu orang tak ada matlamat lah. So dengan ada matlamat ni, kita nak uruskan kewangan kita agar jadi lebih baik. Okay. So antaranya adalah matlamat kita adalah untuk buat tabung pendidikan anak-anak, aset rumah ataupun tanah kan. Kita nak beli rumah ataupun tanah. Kita nak, kalau contoh yang muda-muda, nak sebagai dana perkahwinan. Sebab kalau ikut perusahaan kewangan yang bagus, sebenarnya tak berapa elok lah. Contoh kan, untuk ambil loan, untuk buat majlis kahwin ke apa semua tu. Sebenarnya tak berapa nak elok lah kalau ikutkan perusahaan kewangan yang betul. Okay. So, lepas tu kita nak ada modal untuk perniagaan. Contohnya nanti kita kata 3 tahun lagi kita nak berniaga apa-apa dan kita nak ada modal lah untuk nak mulakan perniagaan tu. So, yang paling semua orang yang kena ada, macam contohnya perniagaan tu, mungkin tak semua orang nak berniaga. Kan mungkin yang jenis yang macam tak nak fikir banyak. Okay, aku nak kerja je. Okay, itu tak ada masalah pun. So, yang dana persaraan ni, memang semua kita nanti maknanya akan bersara kan. Akan bersara. Mungkin sampai masa yang kita tak boleh kerja. Tak boleh nak mencari duit kan. So, kita kena ada juga dana persaraan bila masa kita perlukan nanti. So, lepas tu kita ada juga macam contoh orang Islam, kita ada nak pergi haji. So, kalau macam contoh nak selesa sikit, nak pergi haji yang package ke kan. So, mungkin nak selesa kena banyaklah sikit dia punya simpanan tu untuk nak pergi haji. Lepas tu kita ada juga, yang ni memang paling penting lah. Wang kecemasan. Yang kecemasan kalau ikut dalam pengurusan kewangan, kita kena ada 3 hingga 6 bulan gaji ataupun sebaik-baiknya 1 tahun gaji ataupun perbelanjaan kita, perbelanjaan bulanan kita. Contoh kalau kata kita ada perbelanjaan kita RM5,000 satu bulan. So, sebaiknya boleh ada 1 tahun lah. 1 tahun contohnya ada RM60,000 lah kan. Kita kena ada duit yang untuk dana kecemasan tu. Maknanya kalau apa-apa hal berlaku, kita boleh survive dalam masa 1 tahun. Itu yang sebaiknya lah. Tapi kalau macam kadang kita ni macam bila nampak duit, kita punya akal tu panjang lah. Macam saya pun macam tu. Maknanya akal panjang bila kita nampak duit RM60,000. Banyak aje benda nak buat kan. Banyak aje benda yang boleh dibuat dengan RM60,000 tu. Habis je. So itu bukan masalah tak ramai orang lah, tapi masalah universal. So saya berkongsi hari ini untuk kita nak boleh sediakan forgotten saving ni dalam bentuk yang lebih mudah. Kita lebih mudah dan senang untuk menyimpan duit tu sebagai forgotten saving. So tak adalah kita kalau ikut pepatah kan, simpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tapi kalau simpan dengan duit, sebenarnya sikit-sikit lama-lama memang sikit. Sebabnya kita nampak macam contoh yang
Contohlah kita kata kita simpan 100 satu bulan. Tapi dalam masa setahun, kalau kita simpan tu biasanya tak sampai lah 1 tahun tu nak ada 1,200. Sebab ada je tengah-tengah macam contoh dah 600 tu nampak tu macam ada je kecemasan lah, konon-kononnya kecemasan. Sebenarnya yang bukan kecemasan. So, itu kat situ juga kita kena ada ilmu lah untuk nak kenal pasti sama ada itu betul-betul kecemasan ataupun tidak. So saya kalau dari segi tu saya sarankanlah tuan-tuan boleh baca lah buku Misi Bebas Hutang ni. Misi Bebas Hutang. Okey. Dan kalau yang ini mungkin dah tak ada lah dalam saran Zero Hutang ni yang lama punya version lah. Lama punya version buku yang Misi Bebas Hutang ni. Misi Bebas Hutang ni. So yang ini sangat-sangat disarankan untuk kita baca supaya kita ada ilmu pasal menguruskan kewangan lah. Sebab Cik Muhammad Zulkifli ni dia berkongsi pengalaman dia untuk bebas hutang. So macam mana cara dia buat dengan gaji dia yang memang kecil lah masa yang dia mulakan hidup di KL ni lepas habis belajar. Ingat isterinya tak kerja, anaknya makin bertambah. So macam mana dia buat dengan gaji yang sikit tu, dan dia boleh bebas hutang. So kita kena belajar lah sepatutnya, macam saya pun sebab tu saya belajar daripada perkongsian pakar-pakar ni kan. So macam kita nak belajar daripada orang lain supaya kita memendekkan kita punya masa untuk kejayaan kita lah. Kalau kita nak belajar melalui kegagalan kita mungkin agak lambat lah sikit. Okay. So untuk capai matlamat ni dengan senang. Biasanya kalau dengan duit dia lambat kan. So dengan senang dengan emas. Macam mana cara kita nak dengan emas ni? Macam mana cara dengan emas? Ini yang macam saya cakap tadi lah. Selalu simpan duit. Sikit-sikit lama-lama masih sikit kan. So susah betul nak pastikan simpanan duit tu tak bocor. Asyik tarik balik aja. Kan. Contohnya 100 satu bulan, 1 tahun tak dapatnya 1,200. Ada aja benda nak beli kan. Tapi kalau kita simpan emas, memang dah diakui lah oleh ramai orang dan saya juga sendiri. Bila kita simpan emas, memang kita mengurangkan kita punya kita punya boros tu. Sebab bila kita simpan emas, kita tak ada nak membeli. Aura kita nak membeli tu dah jadi lain. Dia jadi nak menyimpan. Okey. So, maknanya kita nak lupakan nak lupakan simpanan kita tu. Sebab kalau kita simpan dalam akaun bank, kita nampak benda tu dalam bentuk RM. Dalam bentuk RM memang panjanglah angan-angan kita untuk nak membeli apa sahaja yang kita rasa kan. Sebab saya pun selalu ulang yang ni. Kita punya pendapatan limited tapi kita punya kehendak unlimited. Jadi kita kena pasti apa kehendak, apa keperluan. So yang ini daripada Warren Buffett ni kan, orang kaya dalam dunia ni. Dia pun cakap, so apa dia punya cakap? Apa dia punya pesan? Jangan simpan apa yang tinggal selepas berbelanja. Tetapi berbelanjalah apa yang tinggal selepas menyimpan. So maknanya kita kena simpan dulu baru belanja. Okay. So satu lagi juga quote daripada pengurusan kewangan yang baik lah. Maknanya kita kena hidup di bawah kemampuan. Maknanya kita kena hidup. Contoh, gaji kita 5,000, mungkin kita kata kita nak simpan 1,000 satu bulan. So, kita kena hidup macam gaji kita 4,000 kalau kita nak simpan 1,000. Kalau kita nak simpan 500, so kita kena hidup macam gaji kita 4,500. Barulah kita boleh menyimpan. So, Warren Buffett orang kaya ni pun cakap macam tu. Maknanya, prinsip nak jadi kaya adalah dengan menyimpan. So menyimpan. So kalau menyimpan dengan duit tu agak sukar. Macam contoh bagi saya juga. So boleh kita cuba tukar. Kalau kita tak tukar, kita akan kekal lah dalam keadaan kita yang lama. Maknanya kalau kita simpan duit sampai dah 10 tahun kerja tak dapat lagi. Contoh at least dana kecemasan yang 3 hingga 6 bulan gaji. Maknanya kita kena ubahlah cara kita. Kalau kita ikut cara yang sama, kita akan dapat result yang sama lah. Kita tak dapat result yang berbeza kalau ikut cara yang sama kan. Saya ingat ada hari Nabi pun cakap kan, kalau kita ni jatuh lubang yang sama 2 kali, so maknanya kita bukan orang yang baik lah. Maknanya kita tak ambil lesson learn daripada apa yang berlaku tu. Okay. So simpan dulu baru belanja. Okay. Simpan dulu baru belanja. So macam mana nak simpan tu? So memang kena paksa.
apa-apa pun kena paksa. Benda yang baik ni sebenarnya kena paksa kan. Kita nak semayang pun kita kena paksa. Kita nak buat baik ni pun kena paksa. Contoh nak sedekah, kita mesti rasa macam tak cukup kan duit aku. Paksa. Benda-benda semua kena paksa sebenarnya dalam hidup ni. Untuk berjaya kita kena paksa diri kita. Nak ubah tabiat pun kalau kita sedapkan tidur kita nak bangun pukul 6, pukul 7 kan. Tapi kena bangun awal untuk berjaya. Okay. So uruskan kewangan dengan bijak ni. Tukar 10% gaji kepada emas. Ini salah satu tips lah. So maknanya kita kena ubah kita punya cara urus kewangan untuk kita lebih berjaya. So dengan emas ni memang boleh dapat forgotten saving, maknanya kita akan lupa sebabnya dia dah tak ada dalam bentuk RM, dia dalam bentuk gram. Bila kita nampak gram emas memang dah proven oleh ramai orang. Bila simpan dalam bentuk emas ni memang dia akan rasa nak menyimpan. Macam contohnya Sis Amira ni, dia kata daripada asal dia simpan 100 satu bulan, sekarang dah berlipat kali ganda. Maknanya dia bertambah-tambah lah. Dia 500 ke 300 ke, saya tak pasti. So, kunci asasnya adalah paksa dan lupa. Kena paksa. Lepas tu, tak ingat. Tapi kalau dalam bentuk wang, kita nampak RM dan kita ingat. Sebab kalau dalam bentuk emas ni, gram, jadi kita macam macam tak senang sikit lah kita nak convertkan RM tu, nak darab pula dengan berapa 1 gram sekarang nak dapatkan kita punya kekayaan. Dan biasanya orang yang menyimpan emas ni, dia nak dapat kekayaan dia tu bila dia nak bayar zakat nanti, baru dia kira berapa nilai emas yang dia ada. So kita selamatlah duit kita dalam bentuk gram tu. Tak ada kita nak membeli kan. So lama-lama dia kata tu, lama-lama menjadi tabiat. Dia simpan je. So hipotesis ni adalah semakin melihat emas, semakin kuat nak menyimpan. So lagi banyak lah maknanya nilai kekayaan tu. Nilai saving kita makin tinggi satu hari. Semakin hari semakin tinggi. So matlamat yang dia gunakan duit tu dah banyak manfaat yang digunakan. So kita pun boleh ikutlah cara orang yang dah berjaya ni kan. So kalau tuan-puan memang proven boleh menyimpan dengan duit, so tak ada masalah pun. Cumanya dari segi kalau kata kita ikut cara cakap pakar pun kan. Cakap pakar macam contoh ni ada Azizi Ali, Tuan Robert Kiyosaki dengan Mike Maloney ni. So kalau dia kata berapa banyak kita perlu ada simpanan emas, ni pakar cakap ni, bukan saya cakap. Azizi Ali kata yang ni paling sikit lah. Azizi Ali ni cakap kena simpan 10% daripada nilai kekayaan. Kena juga maknanya kalau kita memang dah boleh juga menyimpan dalam duit, tak bocor, maknanya kita boleh capai matlamat kita tadi. Macam contoh tadi kata nak buat dana persaraan, contoh kita nak ada 1 juta, kita boleh capai duit tu dengan kita simpan duit, dengan simpan duit tu kita boleh capai matlamat tu. So kalau ikut pakar ni cakap, kena juga simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Banyaklah sebabnya. So salah satunya ialah dia akan jadi insurans pada kekayaan kita. Sebab duit ni, wang ringgit ni, wang kertas ni, tak ada lagi lah wang kertas dalam dunia ni yang tak jatuh daripada maknanya tak jatuh, nilai dia tak jatuh. So memang akan jatuh, semuanya jatuh. Kalau ikut Azizi Ali punya Tuan Azizi Ali pun ada kongsikan maknanya benda tu. So memang akan jatuh. Tak ada lagi dalam sejarah mana-mana duit pun yang tak akan jatuh nilainya dalam masa maknanya sepanjang sejarah wang tu dicipta, tak ada lagi nilai dia tak jatuh. So kita kena secure lah nilai kekayaan kita dalam bentuk emas. Itu yang pakar cakap macam tu. Dia orang ni cakap mestilah ada basis kan. So kalau ikut Robert Kiyosaki, 25% lagi banyak. Maknanya kalau kita ada duit 1 juta, yang kata untuk dana persaraan tu ada 1 juta, 250,000 kena tukar. Dia katalah dia kena tukar dalam bentuk emas, simpan dalam bentuk emas. Kalau Mike Maloney ni lagi 50%. Maknanya kalau ada 1 juta kena simpan dalam bentuk emas. So kita sebagai rakyat marahan yang bukan pakar ni kan, bolehlah fikir kenapa ni dia cakap macam ni. So mungkin boleh ikutlah. Macam saya pun, sebab saya bukan pakar, jadi saya ikutlah sedikit sebanyak daripada yang pakar cakap ni. Okay? Untuk nak menyimpan dalam bentuk emas. Sebabnya memang dah proven lagi satu tadi yang kita akan boleh lupakan kita punya simpanan melalui emas. Lepas tu kita juga akan boleh jadi hilang rasa berduit.
hilang rasa berduit dengan adanya emas. So macam mana cara kita nak hilang rasa berduit tu? Sebab bila kita rasa ada duit, kita rasa nak guna je lah benda tu kan. So minimumkan wang tunai dalam tangan untuk elakkan berbelanja lebih. Macam contoh tadi kata, kita kena belanja sebenarnya di bawah kemampuan, bukannya ikut kemampuan. Kalau sebelum ni, kalau saya lah, sebelum ni orang cakap kat saya, maknanya macam mak saya pun kira macam, yelah, mak kita pun tak ada diberi ilmu pengurusan kewangan secara rasmi lah kan, secara formal, tapi dia boleh manage diri jugalah. Tapi kalau dia cakap, selalu dia cakap ni, kena ukur baju ikut baju sendiri kan, kita kena pakai ikut baju sendiri, jangan ukur ikut baju orang. So sebenarnya itu lebih kepada macam nak cakap kena ikut kemampuan lah, bukan ikut bawah kemampuan. Tapi kalau ikut pakar-pakar, kena ikut bawah kemampuan, kena ikut bawah kemampuan kita, kena berbelanja ikut bawah kemampuan. Maknanya contoh tadi, kita ada duit, kita gaji RM5,000, mungkin kita kena belanja RM4,000 ataupun RM4,500, baru kita boleh menyimpan. Sebab asas untuk pengurusan kewangan adalah menyimpan. Tak ada teknik magic yang kita boleh. Contoh kata kita nak selesaikan hutang-hutang kita, macam contoh sekarang lah kan, kita nak beli rumah, of course kita kena berhutang lah RM300,000. Sekarang mana ada RM300,000 kan, mungkin boleh dapat lah RM300,000 dekat luar-luar bandar sikit. Kalau biasa-biasanya dekat Lembah Kelang ni RM500,000 ke atas lah. So RM500,000, manalah kita nak ada duit untuk nak beli rumah. So memang kena juga berhutang lah kiranya, ambil loan pinjaman bank ke apa kan. So teknik untuk selesaikan hutang tu supaya kita zero hutang, macam biasa ada yang disebut rumah yang kita duduk ni adalah liability lah. Dia tidak memberi memang kita boleh kaya tapi dengan rumah tu, tapi sebab kita takkan nak jual kan. Kalau kita nak jual, mana kita nak duduk. So maknanya itu lebih dikatakan sebagai liability. So macam mana boleh kita nak bebas hutang daripada yang macam gitu? So dia punya basic adalah menyimpan. Simpan. Baru kita boleh bebas hutang. Contoh kita nak bebas hutang yang tu lah. Kalau mungkin yang lain-lain, contoh rumah yang kita beli untuk sewa, mungkin tak perlulah nak bayar habiskan, sebabnya nanti yang tu penyewa kita yang bayarkan kan. Tapi maknanya dia punya terasnya, basicnya adalah kita kena menyimpan. Kita kena menyimpan. So apa strategi kita nak simpan emas ni? Macam mana cara kita boleh simpan emas ni? So ada 3 cara kat sini, strategi yang boleh kita mulalah. Strategi pertama adalah mulakan sekarang. Beli dulu baru tunggu, bukannya tunggu masa yang sesuai. Sebab kita tak tahu. Kalau orang yang belajar technical pasal graf apa semua pun, sebab dia sama dengan saham lah, emas ni. Saya ada belajar sikit-sikit saham kan. So dia sama dengan saham. So dia ada 2 faktor lah, ada 2 faktor. Faktor pertama, faktor teknikal, maknanya kita tengok graf bila nak naik apa nak turun. Faktor satu lagi adalah faktor luaran, ekonomi. Macam contoh, kalau harga emas ni, biasanya dia boleh terkesan juga bila ada contohnya ada perang ekonomi antara China dan US. So boleh memberi kesan pada harga kenaikan atau kejatuhan. So yang itu kita tak boleh nak predict kan, sebab tiba-tiba je contoh. Tapi mungkin tak ada bunga-bunga lah. Tapi kalau tiba-tiba dia nak jatuh pun kita tak boleh tahu sebenarnya. Mungkin kita bolehlah sedikit-sedikit, tapi kita sebagai orang marahan ni, macam contoh saya pun, sebab tu saya beli sahaja. Sebab bila kita ada duit, kita beli. Kalau kita tak, bila dah, macam contoh masa kita nak beli, dah tak ada duit, tak boleh beli juga. Kan? So cara kedua, beli emas secara konsisten. Ini kena buat 3-3 lah sebenarnya untuk dapatkan forgotten saving yang bagus kan. So yang cara kedua, maknanya step kedua adalah beli emas secara konsisten. Maknanya kalau 100 kita nak allocate untuk setiap bulan, beli je setiap bulan 100. Maknanya contoh kata nak buat standing instruction ke, nak buat maknanya arahan supaya setiap bulan tu dia potong daripada akaun kita untuk jadikan emas. Okey, contoh macam tu. So beli je secara konsisten. Bila secara konsisten ni, dia akan ada pemurataan harga. Macam contoh kata bulan lepas 250, bulan ni 245 kita beli. Jadi contoh kita beli 1 gram kan, dah dapat 2 gram. Purata harga kita adalah RM247.50. Maknanya bila konsisten, contoh ada harga yang masa harga sangat jatuh, macam contohlah kata turun dah kata 230. So jadi lagi jadi rendah lah harga kita beli, puratakan harga tu.
So yang ketiga dah, tambahkan stok emas ketika harga emas jatuh. Macam contoh kita ada harga emas jatuh, kita ada duit lebih. Macam contohlah kita ada bonus ke, kita dapat untung daripada bisnes ke, boleh tambah lagi untuk dapatkan pemuratan harga yang lagi rendah. Okey. So itu antara cara lah. Antara cara untuk bermula. So yang paling basic dekat cara yang paling senang lah dengan Pak Beligo untuk mula dengan RM 100 sahaja, macam yang saya cakap tadi, akaun emas 100 sahaja. So simpan saja dalam tu, tak ada kos simpan, tak ada kos yuran pendaftaran ke, semua tak ada. So bila 100 tu dia akan dapat 0.4 something yang sampai 4 titik perpuluhan lah, 0.4 contohnya 0.4123 macam tu. Dan cara ni adalah patuh syariah, di endorse oleh Money Advisor. Senang semua. Transaksi semua adalah secara online. Maknanya kita nak simpan tak ada nak kena pergi nak kena pergi branch ke, nak pergi keluarkan duit 100, nak pergi branch, nak pergi beratur untuk nak masuk sekarang musim-musim COVID ni kan. Nak kena buat appointment dulu, tak ada. Semua ni secara online sahaja. Lepas tu kalau contoh kita nak buat untuk dana pendidikan anak-anak, boleh sahaja bukakan untuk setiap anak kita. Contohnya kata dia ada duit kan yang dia dapat daripada nenek dikasih ke, duit raya ke. Contoh yang kita ajar dia supaya berjimat duit belanja sekolah ke, ada lebih-lebih, contoh kata 3 bulan dapat 100 duit belanja dia tu. Masukkan dalam ni, sebab minimal 100 lah kena masuk untuk simpan setiap kali. So boleh buka untuk setiap dia orang ni. Sebab contoh kalau kata kita buka atas nama kita seorang, kita tak tahulah nanti kan anak ni berapa ada dalam tu, anak ni ada berapa dalam tu. Lagi senang kita nak manage lah. Okey, sebab untuk dana pendidikan dia orang. Sebab contoh kalau kata nak belajar dekat universiti nanti, nak kena guna duit PTPTN kan. So kalau PTPTN tu nak kena bayar balik. Mungkin kalau yang macam mampulah, eloklah dibuatkan untuk setiap seorang. Maknanya nanti bila diorang dah habis belajar, guna duit sendiri kan. So tak adalah habis belajar terus dah ada komitmen untuk nak membayar duit PTPTN yang diguna. Kalau dulu saya ingat masa saya tu pinjam 14 tahun, kena bayar dalam masa 15 tahun. So habis belajar 23, 38 baru saya habis bayar. Kalau saya pinjam PTPTN, alhamdulillah lah saya tak pinjam. Saya ada dapat beasiswa lain. So alhamdulillah, bila saya kerja, saya tak ada nak kena bayar komitmen untuk bayar yang tu. So menyenangkan lah. Jadi saya rasa senang, dan saya pun nak kongsi cara supaya tuan-puan boleh menyenangkan anak-anak tuan-puan nanti. Kalau kata contoh tak dapat bayar full pun, tak dapat full pun, mungkin kita boleh pinjam sedikit. Kita boleh je kan pinjam sedikit, contoh buat pinjaman ke apa ke, untuk pendidikan anak-anak tu sedikit sahaja. Jadinya kuranglah komitmen diorang untuk nak membayar selepas habis belajar. Okey, satu lagi cara untuk buat simpanan paksa ni adalah dengan cara buat macam contoh kata beli, macam contoh maknanya ansuran lah, yang ni ansuran. Ni pun boleh paksa. Maknanya salah satu cara disimpankan diri menyimpan adalah buat belian secara ansuran patuh syariah. Ni patuh syariah melalui EPP 10, Easy Payment Purchase 10 kali contoh. Yang untuk contohnya yang boleh 10 kali ni, yang kalau tak ada promosi pun adalah 10 gram. 2,000 lebih lah. Maknanya 200 lebih 1 bulan. Maknanya 10 gram dalam masa 10 bulan kita beli 1 gram. Yang ini pun boleh paksa. Sebab kalau contoh yang tadi, kalau contoh memang orang yang pendapatan dia sebenarnya boleh menyimpan, tapi sebab dia agak boros, jadi sangat disarankan pakai yang ni. Guna yang cara ni untuk dia konsisten menyimpan. Sebabnya dia boleh, kita sayanglah kan, sebab contoh kita dah lock, kita kena bayar dalam masa 10 bulan, 200 lebih sebulan, tiba-tiba contoh kita sebab nak beli benda yang bukan keperluan, kita nak batalkan benda ni. Memang ada penalti sedikit lah. Jadi kita sayang duit kita. Jadinya kita akan jadi konsisten lah juga menyimpan. Sebabnya kita sayang duit kita. Kalau orang yang memang tak boleh nak konsisten menyimpan tu, memang dah mampu, sangat disarankan pakai cara ni lah. Bayar dalam masa 10 kali, dalam masa 10 bulan, bayar 10 kali, dapat habis 10 bulan, dapat contoh kata beli 10 gram ni, dapat 10 gram. Nak beli 10 gram yang bunga emas. Cantik sangat bunga emas ni. So maknanya 10 gram kita paksa diri kita simpan, dapat 10 gram. Ini pun bagus juga cara dia. Okay? So boleh cubalah. Boleh cuba. Okay?
So, kalau kata kenapa kena simpan emas? Sebab sebenarnya bila ada emas ni kita ada duit. Ada duit belum tentu ada emas. Okay. So sebab tu kalau saya memang saya sangat-sangatlah sesuai cara ni dengan saya supaya saya boleh menyimpan. Maknanya saya cuma tukarkan duit saya jadi emas untuk saya menyimpan sebagai forgotten saving. Kalau kita tak simpan duit dan duit tu kita simpan duit tapi duit tu habis, memang tak adalah forgotten saving kita. Dengan aura emas ni insya-Allah semua orang boleh menyimpan. So yang paling senang boleh menyimpan 100 satu bulan dengan akaun emas tadilah. So setakat itu sahaja. Kalau tuan-puan rasa ada benefitnya daripada perkongsian saya ni, macam mana cara pun sebenarnya kita kena menyimpan. Sebabnya ada basis kat situ, kena simpan juga sebagai forgotten saving kita. Macam mana cara pun tuan-puan boleh menyimpan. Kalau ada rasa manfaat daripada perkongsian saya ni, bolehlah di-sharekan, bolehlah tekan-tekan butang share untuk orang lain juga dapat manfaat yang sama. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.